الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك. Segala puji bagi Allah yang menghimpunkan kita di tempat yang barakah ini. Alladzi tatanazzal alaihi rahmah wal barakah, yang mana turun di tempat ini rahmat Allah dan keberkatannya. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala, maka kita mohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana min ahli rahmah, untuk menjadikan kita ahli yang mendapat rahmah, wa yaj'alana min ahli barakah, dan menjadikan kita ahli yang mendapat barakah, wa yajma'na wa iyyakum fil firdausil a'la, dan mudah-mudahan dengan sebab perhimpunan kita ini Allah himpunkan kita di syurga Allah yang tertinggi, syurga firdaus, amin ya rabbal alamin. Amma ba'da, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa kita pada muqaddimah. Sebab apa pada permulaan tu elok kita berdoa. Disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in safwah wa safwatus salah takbiratul ula. Dalam hadis itu setiap perkara itu ada titik keberkatan dan kesimpulannya. Dan pada sembahyang itu di manakah titik keberkatan dan kesimpulannya? Iaitu pada takbir yang pertama. Maka dikiaskan para ulama kepada perkara yang lain, iaitu berkatnya itu di permulaan majlis. Maka mudah-mudahan Allah menerima doa kita, insya-Allah. Mudah-mudahan daripada start awal dulu, daripada tahun bila kita berdoa, dah start Allah sebenarnya dah kabulkan, amin. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita risau zaman kita sekarang ni fahaman-fahaman, kesesatan dan macam-macam menyebabkan kita pening. Kadang sampai ada rasa takut nak pergi surau, masjid pun ada gitu. Itu tak betul. Kalau kita terus ambil keputusan tinggal di rumah, tak mau pergi mana-mana, lagi berat. Jadi kita minta Allah beri petunjuk jalan. Dan saya mohon maaf atas kelewatan. Alhamdulillah, pelajar kami daripada Pondok Saadah Ad-Darain terpilih mewakili ke daerah Kuala Langat dan untuk hafazan Al-Quran. Saya hantar tu bukan untuk musabaqah, sebab apa? Untuk dia mengulang. Bila dia ambil pertandingan tu, dia jadi mengulang Al-Quran tu supaya mantap. Sebab dalam bulan 5 ini kita hantar 10 orang. Sebenarnya dah 23 orang yang 30 juzuk yang mendapat sanad hafazan. Cuma yang kita hantar Yaman 10, sebab syarat saya letak syarat. Nak pergi ke Yaman itu, di Hadramaut itu, mestilah dia 30 juzuk Al-Quran dan khatam semua kitab yang dia diletakkan, dan boleh bercakap bahasa Arab. Jadi daripada 23 orang tu 10 orang yang boleh cakap Arab betul lah. Jadi kita hantar, doakan mudah-mudahan. Salah seorangnya yang antara yang inilah yang sekarang ni di masjid negeri, dia anak yatim piatu pula. Mak bapak dah meninggal sejak umur dia umur dia kecil lagi, berapa tahun. Jadi dia 3 beradik, 3 hafaz Quran, masya-Allah. Jadi abang dia Bilal, tuan-tuan. Abang dia Bilal tanggung adik-beradik. Jadi dia sekarang masuk, kami carikan sponsor. Alhamdulillah dah ada seorang yang sponsor sepanjang pengajian dia sampai dia ke Yaman, ke Hadramaut. Bertuahlah orang itu yang memberikan bantuannya kepada, sebab pelajar ni memang cerdik sungguh. Hafazan dia pun cerdik. Jadi Allah ni pilih. Karena itu kita kena minta pada Allah Subhanahu Taala, ya Allah, aku ni amal kurang. Ya Allah, aku ni amal kurang, nak jadi orang alim nampak macam tak ada peluang dari sudut nampaknya. Dengan sibuk aku bekerja, ya Allah, bagi aku satu amalan yang mana tak berat pada aku tapi pahalanya maintain. Sebab kita ni macam-macam, tuan-tuan. Ada orang dia bagi ilmu, alim, dia boleh berdakwah. Orang yang beramal dengan ilmu dia, masya-Allah, saham dia. Ada yang boleh, ada yang ditakdirkan Allah berkhidmat dengan orang alim. Maka sepanjang khidmat dia pahala, sebab dia menjadi sebab mudahnya seseorang itu berdakwah. Oh, besar. Dan ada orang yang tak ada tapi diberi kekayaan, tapi kadang tak nampak benda tu. Kita tak nampak. Jadi bila tak nampak benda tu, menyedihkan. Saya ada seorang sahabat saya, seorang ulama masya-Allah di Malaysia ni, yang dia asal negara Arab. Ada seorang yang minta dia, ada projek besar,
Ada projek besar yang mana boleh dia dapat lebih kurang nak dekat 300 juta. Dan dia dalam ranking yang mungkin tak dapat lah kot projek tu. Sebab apa persaingan dia, syarikat Jepun, syarikat Korea, syarikat itu, syarikat ini, dia syarikat dari Malaysia. Tapi dia minta ustaz ni tolong doakan apa sebagainya. Memanglah Allah yang mengabulkan, tapi maknanya minta. Lepas tu siap pula dia kata, ustaz kalau saya dapat ni, saya dengar kata ustaz nak cari bangunan untuk buat madrasah pada sahabat saya ni, yang Arab ni. Jadi kami akan bagi ustaz. Berapa rumah yang banding rumah dekat banglo yang ustaz nak beli tu 2 juta harga dia. Oh, saya bagi 2 juta. Kalau saya dapat 300 juta ni. Takdir Allah, lepas berapa lama tu dia sahabat saya ni bila dia datang ke apa berjumpa, dia macam malu-malu nak salam apa sebagainya. Jadi mungkin sahabat saya kata mungkin dia tak dapat kot. Benar-benar rupanya dia dapat. Tapi tak mau dekat, takut dah sayang duit. Nampak? Dah dapat 300 juta jadi tamak. Padahal dia tak nampak. Kita ni kan tuan-tuan, orang tak nampak lah. Dia nampak satu sudut je. Bila ada orang-orang membuka untuk derma dan sebagainya, maka dia mengata, usahalah sendiri nak minta orang penat dapat cek duit. Bodoh tuan-tuan. Saya bukan apa, kesian. Kenapa otak begitu fikir? Kamu nak mengajar, kamu tak dapat. Kamu nak buat madrasah, kamu nak ni tak buat. Kamu nak khidmat dengan ulama, kamu sibuk dengan dunia kamu. Cuba, Allah dah bagi benda tu. Ustaz-ustaz tu cukup dah. Saya ni cukup. Saya masa tak buka, contohnya saya ni, tak buka madrasah dulu, saya Mercedes aku pakai, habis bayar dah. Kita kadang-kadang yang kerja duk ni kancil tak habis bayar lagi. Kalau nak cakap besar lah orang kata. Tak? Kita bukan cakap besar, nak beritahu rezeki ni Tuhan bagi. Kita jangan serabut-serabut. Tapi bila Allah pilih kita buka madrasah, ini peluang kita buka mai saham. Ambil. Bukan tujuan kita, subhanallah. Saya mula-mula dulu agak risau juga. Yalah dah buka macam mana ni? Bangunan nak buat macam mana ni? Tapi lali dah sekarang ni lali. Sebab bila nak tu, kadang tak dapat-dapat tapi lah dapat. Macam baru ni jadi lagi. Nak bayar 10,000. Tak tahu apa ni, maknanya duk kumpul-kumpul daripada yuran dah habis bayar sebulan. Ada orang kata saya ni tak pandai buka urus madrasah dari sudut bisnes. Saya kata saya bukan bisnes. Sebab dia kata ustaz macam ayam ustaz ambil ayam zin, ayam organik tu mahal. Kalau ustaz ambil ayam biasa tu jimat. Ustaz pakai catering lagi jimat. Lepas tu katil budak-budak ni tak payah bagi katil, ustaz bagi tilam je. Sebab bagi katil kos banyak. Tak apa, dia orang nanti bila kata kenapa tak bagi katil, kata kita nak ajar dia orang zuhud. Oh, nampak dah no? Kadang kita bercakap tak perasan, kita rupanya bila bercakap tu kita menunjukkan hati kita macam mana. Subhanallah. Saya kata dah, ni yuran dia bagi. Kita dah cakap dengan yuran ni aku beli katil, dengan yuran ni aku beli tilam. Aku kena beli. Sebab apa? Over semua. Setiap bulan over semua. Daripada yuran tu setiap bulan over. Masuk perempuan ni sebulan 55,000 saya kena keluar. Untuk kos apa sebagainya 55,000. Tapi alhamdulillah tak pernah masalah. Ada aja ujung-ujung tu. Tentu rahmati Allah. Baru ni nak bayar taman tu 10,000. Pergi Shah Alam, hari tu pergi Shah Alam dapat 12,000. Allah bagi lebih 2,000 tu. Nampak tuan-tuan rahmati Allah. Tak mustahil di masa akan datang Allah kata tak dapat. Mungkin akan rasa susah. Tapi nak kata tu memang Allah punya kuasa lah. Kita pun nak sebut pula ni, inna batsya rabbika la syadid. Ni nak cerita pasal Allah Subhanahu Wa Taala ni macam mana. Jadi tuan-tuan, kalau kita nampak hakikat setiap benda, mudah kerja kita tu. Barulah awak kena dengan ayat Allah, al-mu'minuna ba'duhum ba'dha. Mukmin tu di antara satu sama lain bantu membantu. Nah, dia tak nampak situ. Tuan-tuan rahmati Allah, kadang kita suruh orang buat rumah kita. Kita pun semua buatlah, saya bayarlah. Awak ni beruntung saya panggil buat rumah saya. Silap. Kamu tak nampak hakikat. Kamu sebenarnya membantu, meminta dia tu tolong. Kalau dia tak buat, saya boleh cari kontraktor lain. Iyalah, maksudnya still kamu perlukan dia orang. Walaupun kamu banyak duit. Tapi still kamu perlu dia orang. Cuba semua mogok tak mau buat kamu rumah kamu. Boleh buat. Kamu boleh susun duit kamu tu baca Lego, buat rumah. Boleh. Jangan sombong sangat. Ini semua Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa. Rumah kamu berjuta sekalipun. Kita perlu juga. Nak betul baik pun tak reti panggil orang. Tapi duk belagak lagi dengan duit banyak. Kenapa jadi gitu? Oh, ni bahaya. Baik tuan-tuan rahmati Allah.
Kita baca sambungan pengajian kita, yaitu sampai pada ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sambungan inna batsha rabbika lasyadid. Sebelum tu ayat Allah sebut innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Allah nak beritahu dengan azab-azab selepas Allah cerita Allah akan azab orang-orang yang ingkar pada Allah, orang yang tunjuk sombong atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nak beritahu sifat-sifat dia. Allah bila kata nak azab ni, Allah nak sebut dia tu capable. Dia boleh bagi azab. Dia tunjukkan dia punya sifat dia. Maknanya jangan cabar Allah Subhanahu wa taala. Jangan pandang ringan Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kalau dia nak buat, dia boleh buat. Sehingga ada satu perumpamaan mengatakan ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Aku nak, aku berkehendak, engkau pun berkehendak. Tapi Allah lah yang hanya mampu melaksanakan kehendaknya. Kalau dia beri setuju kehendak kita, maka terlaksana. Maknanya yang mampu melaksanakan kehendak, totalnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebut inna batsha rabbika lasyadid. Asal kalimah batsha ni, dia terjemah situ sesungguhnya azab Tuhan kamu itu sangat dahsyat. Diterjemahkan batsha di situ dengan azab. Asalnya kalimah batsha, kalau dalam hadis Nabi SAW, orang yang selepas melakukan perkara fardu berpegang pula kepada sunnah, maka sehingga Allah jatuh kasih kepada dia. Dalam hadis Nabi SAW, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis kudusi, qala Allah Taala, disebut la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Selepas yang pertama tu, hatta uhibbah. Sentiasa hamba itu mendekatkan dengan benda yang fardu, kemudiannya menambahkan dengan benda yang sunnah. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sehingga aku jatuh kasih pada dia. Dia tempat yang daripada hadis ini para ulama bahaskan, iaitu yang mudah Allah ni jatuh kasih dengan kita bukan pada perkara fardu. Habis tu perkara fardu ni tak penting lah. Dah. Perkara fardu ni kita buat, kita sudah menjalankan tanggungjawab sebagai yang dipanggil hamba. Kalau tak buat, tempatnya neraka. Nah, itu sudah pasti. Tapi kalau nak Allah jatuh kasih kat kita, bila kita Allah tengok kita menjalankan segala yang difardukan, maka Allah mengatakan ini adalah hamba-Ku. Maknanya boleh sampai ke tahap bila Allah jumpa kita, jumpa Allah di akhirat, Allah redha dengan kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha engkau sebagai hamba telah menjalankan. Tapi yang membuatkan Allah jatuh kasih pada hamba dia, apabila dia itu menambah dengan benda nawafil, iaitu benda selain yang wajib tapi digalakkan oleh Allah dan Rasul. Sebab benda tu lebih dekat kepada keikhlasan. Itu pasal Allah kata hatta uhibbah, sehingga aku jatuh kasih kat dia. Allah kata fa iza ahbabtu, bila aku dah jatuh kasih dengan dia, disebut fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maka akulah pendengaran yang mana dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan akulah penglihatan yang mana dia melihat dengannya. Maksudnya bukan Allah jadi mata kita,
Tapi maknanya Allah tu sentiasa taufik dia, penjagaan dia. Bila kita dengar sesuatu, mendengar dengan sesuatu yang diberikan taufik oleh Allah kepada kebaikan. Bila dia dengar saja, kebaikan. Dia bangun pagi, kebaikan. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Nampak? Pergi mana-mana, yang dia dengar, kebaikan. Dia jalan mana-mana, dia pergi mana-mana, yang dia dengar, kebaikan. Oh, mari. Terkadang jalan tu tiba-tiba dengar. Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa takhfa adh-dhanba 'anil khalqi wa bil 'isyani ta'tini. Dia dengar benda yang memberikan dekat dia dengan Allah SWT. Dia pergi sana pula. Ilaika ilahal khalqi arfa'u rubati wa in kuntu ya dhal manni wal judi mujrima. Oh, maknanya benda yang masuk tu benda baik. Pergi sana pula. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Mari masuk benda-benda baik. Pergi surau pula dengar ceramah pula. Oh, kita kena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sentiasa Allah bagi dia dengar dengan baik. Kalau balik rumah, anak dia bercakap, bila dengar anak dia dengar isteri, benda baik. Saya nak terang pasal batsyah ni tadi. Wa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaru alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha. Nah tu. Dan aku adalah tangan yang mana dia yabtishu. Inna batasya, daripada kalimah batasya. Dan aku adalah tangan yang mana dia memukul dengannya. Jadi asal kalimah batasya iaitu pukulan dengan tangan. Cuma bila sebut batasya, bila sebut orang pukul dengan tangan batasya, iaitu pukulan yang pasti membawa sakit. Itu batasya. Kalau darbun, pukulan, darbun, ana adribu fulan biyadi, aku pukul budak tu dengan tangan aku, imma sakit, imma tak sakit. Maknanya kita datang-datang pukul. Kadang ada yang datang, gatal kau ni, kan? Tu tak sakit, menyampah dia. Oh, nampak tuan-tuan rahmati Allah. Yang itu darab. Tapi kalau batasya, dia pukul, dia tak ada jalan, mesti sakit. Maka nak beritahu dekat sini dengan guna kalimah batasya, bukannya tangan Allah tu macam kita ni dah. Allah lah. Allah tidak serupa. Allah tidak bertangan seperti kita ni. Macam mana? Wallahu ta'ala alam. Tapi ditakwilkan yang kita pegang ahli sunnah wal jamaah, iaitu kuasa Allah. Maka bila disebut inna batasya rabbika lasyadid, sesungguhnya pukulan Allah yang pasti sakit itu adalah sangat dahsyat. Maka diterjemahkan pukulan Allah yang sangat dahsyat itu ditakwilkan iaitu azab. Sebab azab Allah confirm sakit. Tak ada orang kata, ada tak azab Allah tu mungkin terkena tapi tak sakit ke? Ada, no. Itu pasal dia guna dengan kalimah inna batasya rabbika lasyadid. Memang. Jadi bila kita baca tu, jelas. Bila kita ada pengetahuan sedikit, kita jelas. Inna batasya rabbika lasyadid. Kenapa Allah guna dengan sesuatu kalimah yang kita dok guna selalu? Supaya kita mudah lebih faham. Allah ni kasih kita ni. Dalam Quran ni banyak ayat-ayat yang Allah beri perumpamaan macam kehidupan kita. Tangan pukul. Tapi bila disandarkan pada Allah berbeza. Dia berbeza. Inna batasya rabbika lasyadid. Karena itu Allah ni bila buat azab dia sangat dahsyat. Allah berkuasa nak mengazab kita. Karena itu bila kita sandar pada Allah dia berbeza. Contohnya dalam ilmu tauhid kita panggil sifatul ma'ani. Apa maksud sifat ma'ani? Sifat yang mempunyai maksud ataupun tujuan. Ada berapa sifat ma'ani? Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi. Kat mana sifatul ma'ani? Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, haya. Kat mana? Yang mana satu? Sifatul ma'ani. Kalau wujud, Allah wujud, sifat nafsiyah.
Apa sifat nafsiyah? Sifat tersendiri khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang menyebutkan sifat nafsiyah ni, kita sentuh sikit, dah lalang sentuh. Ada yang sebut sifat nafsiyah, iaitu sifat yang tersendiri. Maknanya bila kita sebut Allah wujud, tak perlu istifsar dah tak perlu tafsir. Bila Allah wujud, Allah ada, sudah ada. Ada, maknanya Allah ada. Kalau sifat, lepas sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Apa maksud sifat salbiyah? Sifat yang di situ menafikan, sifat yang menafikan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sifat penafian. Maksud sifat penafian apa dia? Wujud qidam, iaitu Allah tu qidam, qadim. Bila sebut qadim, Allah tu dah lama. Bila sebut qadim, kalau terjemahan yang betul, yang itu tidak ada permulaan bagi Allah. Itulah penafian dia. Itu orang panggil sifat salbiyah, sifat yang ada penafian. Allah tu dah lama. Apa penafian dia? Tidak ada awal baginya. Tiada awal baginya. Itu sifat salbiyah. Sifat ma'ani, dia ada berapa? Ada. Kalau dalam syair apa dia? Dia kata Allah ni. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai. Sami'ul basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmi kalamun istamar. 7 sifat ma'ani. Salah satunya apa? Qudrah. Ini saya nak beritahu. Memang dalam Quran kadang-kadang Allah kiaskan dengan kalimah-kalimah yang nampak macam kita. Tapi bila disandar pada Allah, berbeza. Maka contoh qudrah. Qudrah, kalau disandarkan hanya kepada satu sifat, hanya yang disandarkan pada di bawah jenis sifat, maknanya kuasa. Qudrah, kuasa. Bila disandarkan hanya pada makna sifat, kita ada kuasa, semua. Allah berkuasa, kita pun ada kuasa yang Allah berikan. Tu pasal ada orang kata, orang Melaka kadang, bila kita nak angkat peti ais ke, engkau ada kederat ke nak angkat benda tu? Dia kata, engkau ada kederat ke? Kederat tu kudrah lah, orang Melaka panggil. Kederat. Dia kata. Tu kudrah. Ada kuasa ke, ada kemampuan ke nak angkat? Maknanya kalau kita cakap sesama manusia, adalah kuasa bila kita angkat. Adalah. Walaupun hakikatnya kita ahli sunnah wal jamaah tahulah bahawa itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah berikan taufik dia, kita boleh angkat. Kudrah. Tapi bila sandarkan sifat itu pada zat Allah, dia tidak membawa makna kuasa. Dia membawa makna penguasa. Bila disandarkan kepada Allah, dia menjadi penguasa. Kudrat di sisi Allah, penguasa. Bila Allah itu penguasa, apakah tujuan sebagai suatu penguasa, seorang penguasa? Sesuatu yang berkuasa, apa tujuan dia? Apa maksud dia? Apa makna dia? Itu orang panggil sifatul ma'ani. Apa makna dia? Menguasai. Sifat tujuan penguasa, menguasai lah. Jadi Allah menguasai apa, tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan, Allah menguasai apa? Semua. Hidung tuan-tuan, mata tuan-tuan, semua Allah kuasai. Kita tak boleh lagi mana. Jadi tak pelik Allah nak kata inna batasya rabbika la syadid. Jangan cabar aku. Sesungguhnya azab aku sangat pedih. Yang pasti kalau kena azab aku sangat dahsyat. Engkau memang akan sakit. Sakit yang kau tak boleh bayang. Syadid. Bila sebut syadid, kuat. Dahsyat. Inna batasya rabbika la syadid. Lepas tu Allah beritahu. Kamu ni kena azab aku sebab apa kamu kena azab aku? Innahu huwa yubdi wa yu'id. Yang kamu nak lawan Allah ni pasal apa? Innahu huwa yubdi wa yu'id. Innahu. Sesungguhnya dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, huwa yubdi. Dia yang memulakan. Dia yang mencipta. Kita daripada tak ada, Allah yang jadikan kita ada. Kita daripada miskin, Allah yang bagi kita jadi kaya. Kita yang asalnya tiba-tiba sakit, Allah yang bagi sembuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dan dia boleh kembalikan balik. Kaya, Allah boleh jadi miskin balik. Sehat, Allah boleh kembalikan jadi sakit. Tuan-tuan rahmati Allah. Anak ramai, Allah boleh kembalikan tak ada anak, mati semua. Tak mustahil, tuan-tuan. Ada kes-kes yang berlaku.
Jangan main-main. Kadang kita duk bangga-bangga, jangan. Kecil hati orang tak ada anak. Jangan duk cakap depan dia. Sebab Allah huwa yubdi wa yu'id. Ingat molek. Banyak kes, accident satu kereta habis. Terus tak ada anak balik. Allah boleh kembalikan balik. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Kita dapat sesuatu kemewahan, dia dapat sesuatu kelazatan, makanan kita dapat makan sekarang ni, dapat menikmati. Oh, makan sate, makan ketupat, makan. Bila orang tanya, tak haji tak ada pantang. Oh, pantang tengok. Setakat ni pantang tengok aja. Pantang lain tak ada. Allah boleh yu'id, kembalikan balik seperti mana dia budak-budak tak boleh nak makan benda-benda tu semua. Makan bubur je dah sakit. Cuba tengok. Allah boleh kembalikan macam budak-budak balik. Bahkan lebih worse lagi dari budak-budak. Sebab budak-budak, walaupun dia makan bubur, comel dia, kita tengok. Orang tua makan bubur, anak nak suap. Nyampah aku, kata. Yang anak derhaka lah. Nampak. Tengok tua, tak comel pun. Selalu kita ni yang suka bagi anak makan, ni kecil-kecil ni dia comel. Mak, dia buka mulut macam tu dah. Kita pun suruh, tengok dia cuma makan comel. Cuma orang tua dia suap. Tengok bapak comel. Tak ada orang cakap macam tu. Bang, bila kita nak hantar bapak kita ni? Itu dia tanya. Ke mana? Ke rumah orang-orang tua. Abang dengar pondok moden dia ada Saadah Darain ada buka untuk warga mas. Itu untuk orang warga mas memang nak duduk situ, bukan nak hantar orang tua. Ada yang datang macam tu, ustaz ni saya ingat nak letak bapak mak saya lah dekat sini. Saya tu ustaz nak jaga dia, saya letak sini lah, mudah-mudahan dia dapat pahala banyak apa sebagainya. Engkau pahala engkau apa cerita? Aku ambil masuk dalam perigi kat belakang tu. Tuan-tuan rahmati, biar jadi hantu perigi. Apa punya anak macam tu? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Allah bagi, kita rasa takut. Hebat Quran ni tuan-tuan. Allah kata innahu yubdi wa yu'id. Kita dah mula rasa risau. Kita dah mula rasa takut. Kita dah mula rasa, ya Allah, macam mana ni keadaan aku ni, macam mana ni? Innahu huwal ghafurul wadud. Satu je Allah minta kita buat. Bukan susah sangat. Nampak? Allah tenangkan kita. Nampak? Sok-sok Allah bagi, Allah tenangkan. Innahu huwal ghafurul wadud. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Bukan setakat pengampun, wadud. Wadud ni makna seerti dia kasih. Tapi wadud ni, bila guna kalimah wadud, maknanya kasih yang dizahirkan. Kasih yang kena, nampak kasih dia. Tapi kalau hub, kasih, ada kasih yang tidak dizahirkan. Contohnya, ada orang dia minat seorang perempuan ni, secret admirer. Perempuan, selalu yang secret admirer ni perempuan, minat lelaki. Simpan. Rupanya, my secret admirer, dia kata. Secret lah kau, sampai tua kau tak kahwin dengan dia. Ada. Itu kasih. Kalau kita sebut hub, cinta, kasih yang mungkin dizahirkan atau mungkin tidak dizahirkan. Macam Batsha tadi, subhanallah. Tapi bila sebut wahwal ghafurul wadud, iaitu kasih yang nampak. Kau nampak ni, alam ni, kita punya nikmat ni apa sebagainya, nampak jelas. Wahwal ghafurul wadud. Allah dah bagi kita, suruh kita ni risau, tahu tempat kita, tahu diri kita. Allah ni maha kuasa. Tapi dalam masa yang sama, kasihnya Allah nak bagi kita tenang. Satu benda, wahwal ghafurul wadud. Tapi kamu jangan risau. Selagi mana pintu taubat tidak buka, akulah yang maha pengampun. Maknanya Allah mengampunkan hamba-hamba dia. Walau besar mana dosa dia sekalipun. Dia kaki arak, dia kaki judi, dia berzina, dia buat apa. Wahwal ghafurul wadud. Allah maha pengampun. Minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Imam Syafi'i dulu saya ada sebut. Dia kata dalam syair dia kata apa? Dia penjenayah. Dalam ujung umur dia kata dia penjenayah. Sebab dosa-dosa yang dilakukan. Ini Imam Syafi'i, orang tak pernah cakap pun dosa dia. Satu je yang masyhur, ternampak tumit orang perempuan. Setengah riwayat kata ternampak betis orang perempuan kat pasar. Dengan dia bukan nak tengok, dia ternampak. Sudah dianggap tu satu dosa besar bagi dia. Orang pun tak pernah cakap pasal maksiat dia. Yang orang cakap pasal ilmu dia, pasal orang macam ni. Dia kata di hujung nyawa dia, ya Allah, aku penjenayah.
Yang saya baca tadi, dia sebut apa? Ilaika ilahal khalqi arfa'u rubati. Ya Allah, kepada Engkau aku mengangkatkan keinginanku. Wa in kuntu ya dzal manni wal judi mujrima. Walaupun Engkau sebagai yang memberi, aku minta Engkau beri. Engkau pemurah, apa aku minta Engkau sentiasa beri. Walaupun aku ini adalah sebagai penjenayah. Tu dia kata dia mujrimah. Mujrim, dia penjenayah. Maknanya dengan dosa dia. Kalau Imam Syafi'i penjenayah, aku tak tahulah dalam surau ni. Termasuk aku sekali lah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Tengok orang yang hati dia dekat dengan Allah. Seronok syair tu. Last sekali dia baca apa? Dia kata apa? Apa ni? Alasta alladhi ghadzaitani wa hadaitani. Dia kata, bukankah Engkau ya Allah yang beri aku makan? Bukankah Engkau ya Allah yang memberi aku petunjuk? Sedap. Nanti saya baca, last kali saya baca sampai habis. Dia mula sampai habis. Tapi tak ada makna lah. Nah, boleh? Macam takut guruh je, dah lama tak hujan ni, tak apa, biar aku baca. Mudah-mudahan hujan lepas ni, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni sejuk tapi tak hujan Subhanallah. Sini hujan tak? Tak hujan, subhanallah. Kita nak hujan daripada Allah, insya-Allah. Rahmah. Sebenarnya orang bila nyanyi turun hujan ni maknanya rahmah, sedaplah suara dia. Kita kata tak sedap sebab katak bila bunyi panggil hujan. Siapa yang kata bila katak bunyi gitu turun hujan? Tidak ada dalil yang kukuh mengatakan bila katak wang turun hujan. Yang turunkan hujan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dalam Quran siap jelas sebut. Allah tak kata katak bunyi aku turun. Tak ada. Khair insya-Allah. Okey. Inna batsha rabbika la syadid. Innahu wa yubdi wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Allah kasih kita macam-macam. Tinggal taubat aja. Bukan susah. Dalam syarah dia sebut apa, dia tinggal kita ni bertaubat pada Allah. Duduk malam fikir balik dosa kita, ya Allah ampun. Tapi bab taubat pun nak kena mengaji. Sebab kadang orang ni tak tahu cara taubat, Allah tak terima taubat dia. Ingat senang sangat ke nak taubat? Senang bila dia mengajilah. Tapi jangan ambil mudah. Kita ni bab Islam ambil mudah. Macam mana ni kita ni? Abang dapat nombor ekor ni macam mana ni? First prize ni abang dapat ni. Tapi kita ketahuilah benda ni haram, tapi banyak ni, juta ni. Alah bang, kita buat je kenduri, panggil anak yatim bagi makan. InsyaAllah Allah ampunkan dosa kita. Mang kau. Suka-suka hati kau aja. Astagfirullah. Apa yang mudah sangat fikir macam tu? Ingat Tuhan ni jiran sebelah rumah. Ingat Allah ni majikan kita kat syarikat. Boleh ejah-ejah begitu. Hormat sikit. Tuan-tuan rahmati Allah. Dia ada cara dia. Contohnya orang yang tinggal sembahyang. Dia bertaubat sampai keluar air mata darah pun, sekali lagi mana dia tidak menjalankan qada dia, maka Allah tak terima. Maksudnya berniat dan berazam. Dalam masa sama yang dia bertaubat, dia dah mulakan qada solat dia yang dia dah tinggalkan. Lepas tu dalam masa yang sama memohon ampun, ya Allah, kalau aku tak sempat nak mengqada seluruhnya, ya Allah ampunkan dosa aku. InsyaAllah Allah ampunkan. Tapi duk minta ampun. Minta pula ustaz-ustaz tolong minta Allah ampunkan dia. Tapi bila orang kata cuba qada lah, saya bukan masalah tanah ustaz, saya sibuk. Mungkin ustaz ni yang dekat dengan Tuhan ni boleh doa. Macam kau tahu je aku dekat dengan Tuhan. Kau pernah nampak ke aku dekat dengan Tuhan tu? Tak adalah ustaz, ustaz orang soleh. Boy, ni nampak dalam ni, nampak. Don't judge the person from the appearance. Tak betul tak aku cakap. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, jangan tengok dia. Hati ni kita dengan Allah. Cuma kita hormat dia sebab zahir dia menyampaikan ilmu, dengan sebab itu kita menghormati dia. Hak dia sebagai orang menyampaikan ilmu. Tapi jangan mudah sangat kita kata, oh ustaz orang dekat dengan Tuhan. Haji dekat dengan Tuhan. Siap-siap hari saya tengok haji kat masjid. Rupanya yang dia nampak selalu tu sebab tompang tandas nak buang air besar. Dia tak tahu. Semayang tak. Selalu nampak haji tu. Rupanya rumah dia tak ada air, nak jimat air, dia berak kat jimat surau. La ilaha illallah. Kita tak tahu, bukan sangka buruk. Kita tak tahu.
Kita lah maknanya bila dah macam tu, kita lah yang kena buat. Jangan duk orang-orangnya. Sebab bila kita buat, kita yakin kita buat. Itu dia. Qada. Dalam bab bila kita ada rampas harta orang, ada ambil harta orang dan sebagainya, atau mengumpat orang, memfitnah orang, iaitu dengan tidak betul, memfitnah, mengumpat yang bukan pada haknya, maka tidak akan Allah terima taubat kecuali dengan berjumpa orang tu dan meminta ampun daripada dia. Ini dalam kitab Minhajul Abidin, bukan daripada saya. Karangan Imam Ghazali rahimahullah. Sekiranya cari orang tu tak ada, Imam Ghazali kata apa kaedah dia? Hasil pahaman dia daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Mati atau sebagainya. Maka banyaklah buat kebajikan dengan niat. Bukan niat tu niat bagi ke orang tu. Niat mudah-mudahan membuat kebajikan. Ialah boleh dengan nama orang yang mati itu. Dengan niat di hari kiamat nanti bila bertemu, dilembutkan hati dia oleh Allah dan menghalalkan. Takut-takut jumpa tak halal lagi. Habis. Itu pasal kita ni Nabi sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka berkata yang baik saja atau diam aja senang. Sebab kita ni bila bercakap, kita bertanggungjawab pada kita cakap. Apa yang keluar daripada mulut kita, kita bertanggungjawab. Allah akan tanya, kenapa kamu cakap begitu? Tuan-tuan rahmati Allah. Ingat tuan-tuan tengok, ustaz-ustaz ni best lah yang dah mengajar. Banyak lagi dia bercakap ni. Berapa banyak tanggungjawab dia nak bertanggungjawab. Masing-masing ada, Allah akan hisap. Maka kita buat macam mana? Wal ghafurul wadud. Allah ustaz macam susah aja. Tak susah. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kalau sekadar nak bertanya, ulama-ulama pun kamu rasa berat, apa yang ringan untuk kamu? Sekarang dengan telefon, dengan WhatsAppnya, dengan Facebook. Kalau yang ustaz terima WhatsApp, WhatsApp lah. Kalau yang dia terima, datang jumpa dia. Sebab dia nak terang molek-molek. Dalam Facebook ada, telefon ada, Unify ya? Unify ada. Macam-macam sekarang ni. Walkie-talkie ada. Sebelah rumah dengan ustaz ni saya hadiah satu ya. Apa-apa saya tekan. Ni bola satu, bola dua, bola satu, bola dua. Nah, ustaz faham dah tu, saya lah tu. Macam-macam ada. Syah Alam ni ulama banyak sekeliling. Susah ya. Sibuk sangat ya. Lemah. Saya tak boleh cakap apa lah. Lemah sangatlah kita. Kalau di akhir zaman dengan penuh kemudahan ni, kita rasa lemah juga. Berat. Apa lagi yang mudah? Ustaz nak mudahkan apa lagi? Memang Islam suruh mempermudahkan. Innama yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah nakkan yang mudah bagi kamu, bukan yang susah bagi kamu. Itu pasal setengah ulama dia kata marilah majlis ilmu. Walaupun yang duduk di majlis ilmu ni tidak ada niat nak belajar ilmu sekalipun. Dia datang saja duduk aja ataupun lalu tiba-tiba ada duduklah kejap dengan letih-letih ni sambil dengar. Itu pun dalam hadis yang sahih diampunkan dosa dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia keluar. Mudah tak mudah? Mudah. Mari datang majlis ilmu je. Saya susah lah ustaz, saya pun tak tahulah. Apa yang kau susah ni? Kau tak faham lah. Kau susah sangat lah. Cuba banding dengan dunia yang kau cari. Kau sanggup tahan maki hamun daripada orang majikan kamu. Maki hamun sebab nak dapat duit banyak. Kamu sanggup bersusah payah, tak tidur malam sebab nak dapat duit banyak. Yang tak ada nilai itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bak datang majlis ilmu, tak boleh. Yang Allah kata kau duduk saja. Allah suruh malaikat tengok, dan ada malaikat yang tanya Allah, ya Allah, bukan semua yang datang situ dengan niat yang baik. Allah kata tetapi mereka itu juga aku ampunkan kerana duduk bersama orang-orang yang berniat baik pada aku, yang begitu buat pada aku. Senang tak tuan-tuan? Apa lagi yang senang daripada itu? Kalau itu susah juga, aku tak tahu yang senang macam mana. Zaman sekarang pula ustaz pula datang, tak senang tu. La ilaha illallah. Itu pun bebel lagi. Masya Allah, tabarakallah. Aku tak faham semua. Orang kata tak faham betul orang zaman sekarang. Sedangkan aku duduk dalam zaman tu. Betul lah hadis Nabi akhir zaman. Bahawa di akhir zaman nanti macam-macam benda. Sehingga orang yang alim pun hairan. Dia pun tak tahu apa pasal dia orang ni. Apa masalah dia. Kadang jemput sampai ustaz datang rumah. Ustaz pergi rumah.
Alah, dia datang tu Ustaz sebab kita ada bayar dia. Masya Allah, patutlah Ustaz tu datang, dah lama kau bodoh macam tu juga. Tak berkat. Sangka buruk dengan Ustaz tu. Akhirnya dalam hadis Nabi jadi buruk. Di akhir zaman ni orang berubah jadi khanazir dan ke. Tafsir yang paling jelas mengatakan iaitu berubah sifat dia, sifat babi dan juga sifat ke. Ada yang mengatakan daripada segi zahir muka berubah, tapi yang paling tepat jumhur pegang iaitu sifat dia, sifat babi dan sifat ke. Cuba tengok sifat babinya mana? Tuan-tuan pernah tengok khinzir? Kan selamba ya. Cuba tengok. Selamba. Dia buat suka hati dia je. Tak pakai seluar selamba. Tu khinzir tu. Ramai orang zaman sekarang ni. Bukan saya nak kata kita marah orang kata. Kita tak kata orang jumpa orang, awak ni dah jadi babi dah ni. Marah lah. Jangan begitu. Saya tak suruh cakap gitu. Cuma kita nakalkan Nabi cakap gitu. Nabi pun dia tak hujum. Cuma Nabi kata di akhir zaman akan ada orang-orang yang berubah perangai. Berubah dia itu jadi seperti babi dan ke. Iaitu perangai dia. Ke, cuba tengok perangai ke. Allah, dah lah buat sepah. Ganggu orang. Cuba tengok ke kalau kat rumah kita banyak. Saya Alhamdulillah Allah tunjuk beri benda tu sebab dekat tempat saya tu camp Terendak mak saya punya kat Melaka. Dia pokok banyak, ke banyak. Jadi kita nampak ke tu macam mana perangai. Tiba datang seorang, lebih kurang pula. Maknanya, nampak Allah tunjuk dia. Perangai ke tu ada kat dia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi ingat, ini kita ingat ni. Wa huwal ghafurul wadud. Allah, kita bila dengar macam tu, jatuh kasih kita dengan Tuhan selalu. Allah tunggu, berat dah ni. Wa huwal ghafurul wadud. Senangnya nak minta Allah ampunkan. Allah Maha Pengampun, Ghafur, sangat-sangat mengampunkan, Wadud, sangat-sangat menzahirkan kasih dia. Masya Allah, tabarakallah. Masih mazhar kasih yang paling besar sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Nabi ni special dia. Umat Nabi Muhammad, setiap perbuatan dia sekarang ni ditayangkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak elok, Nabi mohon sungguh-sungguh daripada Allah di alamnya, memohon daripada Allah ampunkan dosa hamba ni. Walaupun kita tak bertaubat, tapi Nabi minta tolong ampunkan. Allah. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu yang bila kita dengar benda-benda qasidah pasal Nabi dekat dengan kita, apa? Tak jemu. Apa tu? Yang biasa masyhur kita dengar apa dia? Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghrib طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وأن تدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. Bila Allah kata apa? Ya Habibi ya Muhammad, ya Habibi ya Mumajjad, Anta dhul fadlil mu'ayyad, Jalla man salla alayhi ya Habibi ya Muhammad. Kita dengar Allah salli alaihi. Baru dia anak murid saya bawa sebelum subuh. Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah ya maulana Khalilullah salatuna alaihi ya Allah. Sebelum subuh saya duduk kat atas, Allah, mana budak ni dapat ni? Kita dengar pun. Dia sebut apa? Dia sebut pasal Rasulullah, dia sebut Nabiyuna Rasulullah. Nabi kami itu utusan Allah.
وشفيعنا حبيب الله, dan memberi syafaat kepada kami itu kekasih Allah. ومولانا خليل الله, yang mempunyai ketua kami itu kekasih Allah. Salatuna alaihi ya Allah, maka selawat kami ke atasnya wahai Allah. Baca dia ulang. Orang keliling pun nangis. Budak-budak ni suara sedap lagi. Baca. Banyak. Ini kasih paling besar sekali Nabi Muhammad. Sehingga para ulama kata, yuhibbul mahbub mahbub. Kita kalau mengasihi yang dikasihi oleh Allah, pasti kita dikasihi oleh Allah. Allah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan kita ni, Allah mamla' qulubana ma'rifataka ya Allah. Allah mamla' qulubana mahabbataka ya Allah. Allah mamla' qulubana mahabbati Sayyidina Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan hakikat kasih yang sungguh-sungguh pada Nabi Muhammad, sehingga membawakan kita menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan kita bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang ni ada orang buat maulid lagi. Allah. Ini majlis yang sangat baik. Memang betul kalau orang tanya, adakah dengan qasidah, dengan berselawat itu boleh menyelesaikan masalah sosial? Boleh menyelesaikan masalah negara? Memang tidak. Kita tidak kata total. Tapi itulah insyad, munsyid. Iaitu permulaan yang baik. Setiap benda kita mulakan, sentiasa dorongkan. Mudah-mudahan sebab apa kita berselawat pada Nabi, turun rahmah. Bila turun rahmah, mudah-mudahan turun rahmah pada hati-hati yang keras itu. Mudah-mudahan mereka lembut hati mereka, nakkan Islam, nak dekat dengan Allah. Kenapa keras sangat kita? Jangan begitu. Tuan-tuan rahmati Allah. Kadang kita terlalu keras, kadang kita mencakap tu terlalu keras. Kita kena berjuang Islam. Ini saya sebagai syakhsian kita mengaji. Kita jangan terlalu keras dengan bercakap benda yang terlalu kesat. Sebab apa? Bila kita tanya, dia kata Allah sendiri cakap dalam Quran, wailak, celaka engkau, tabbat yada habil habib wa tab, celaka kedua tangan hamba. Allah duk menyempah dalam tu. Apa salahnya kita buat? Oh, nanti dulu. Biar atas landasan, jangan ikut nafsu. Tenang. Bapa bila bercakap dengan anak, lain ton dia. Bapa suruh anak sembahyang, bunyi dia lain. Dia sembahyang. Anak tak boleh cakap apa, dia akan pergi. Tapi bila anak minta bapa pergi sembahyang, dia sembahyang. Lampang apa? Anak bila minta bapa pergi sembahyang, dia akan cakap, apa? Jom kita sembahyang sekali. Allah bila bercakap, biar Allah bercakap. Ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bila bercakap, ikut cara Nabi bercakap macam mana aja. Ada ketika yang keras, memang betul ada. Pernah Nabi cakap, tengok situasinya macam mana. Dan adakah Nabi bersebut dengan mengikut nafsu? Tak. Selalunya kalau Nabi keras, maka pasti di situ ada penyelesaian dia. Kita kadang-kadang kat kedai kopi, kita bang-bang, tak selesai pun masalah. Nampak tak? Kadang kita geram dalam TV tu, bini kita marah. Datang-datang dibuat nasi goreng, kau pun sama. Tengok ada kangkung juga. Dia marah. Isteri kau, apa masalah dia dengan dalam tu? Nampak tak tuan-tuan? Ya, tenang. Relax. Makan kangkung tu, makan. Tak ada masalah, makan. Dia sejenis makanan, makan. Orang yang cakap tak betul, maka dia akan tanggungjawab dengan apa yang dia cakap. Dan kalau kita kata dia tidak betul, maka suarakan. Dan sudah disuarakan. Serah pada Allah. Macam mana? Sekarang ni dahsyat betul cerita kangkung tu. Sampai Android pun ada game kangkung. Astagfirullah. Anak saya baru ni suruh download. Saya tengok. Kangkung. Ada game kangkung. Iaitu sambut kangkung. Kangkung jatuh, dia sambut. Astagfirullahalazim. Isu kat Malaysia ni dahsyat sungguh. Cuma bila kita bercakap atas dasar nak beritahu pahaman itu tidak betul, iaitu bila bapa dalam keadaan dia lapar, susah, dia tahu anak dia susah, maka anak dia makan kangkung, maka tak kenalah kalau bapa tu makan ayam, kenalah dia makan kangkung sekali. Itu dia. Jadi mudah-mudahan dia faham, sampai dia sepatutnya faham gitulah. Tapi kita nak buat macam mana? Kita nak lebih-lebih ke? Nak kuasa? Kuasa kita boleh? Boleh ke? Tak boleh. Kalau kita nak mengamuk kaum sekali pun, kita tak ada kuasa sekarang. Jadi buat macam mana? Doa kita, sampaikan maksud dia.
Lepas tu usaha pada masa akan datang. Mudah-mudahan tidak lagi ada yang begitu. Pada masa akan datang pemimpin yang begitu berubah dan sebagainya. Tapi dengan cara yang baik. Dengan tenang. Yang kita marah bini kita buat kangkung siapa? Dah itu aja yang ada. Suruh beli sayur lain kau pemalas. Tuan-tuan rahmati Allah. Kadang tu sebab emosi sangat nampak. Kesian bini kita. Padahal dia buat special kangkung bacak belacan pula mari tu. Dia buat special. Kita sebab dah geram sangat dalam TV tu. Habis. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita balik pada ni. Allah. Kan Allah berkuasa buat macam-macam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair. Allah boleh buat. Allah boleh bagi kerajaan pada siapa dia nak. Allah boleh cabut macam tu saja daripada siapa yang dia nak. Allah boleh hina siapa yang dia nak. Allah boleh muliakan siapa yang dia nak. Hari ni dia hina, besok mungkin Allah boleh muliakan dia. Sekati dia, sekati Allah. Dan kita serabut sangat pasal apa ni? Maknanya tak payah serabut, jalankan aja. Apa perjuangan kita? Menegakkan Islam. Teruskan tegak Islam itu. Terangkan orang bagaimana Islam itu sebenarnya. Nak menubuhkan negara Islam, terangkan ciri-ciri negara Islam. Kerana ianya adalah satu negara yang insya Allah sempurna apabila bersandar kepada Allah yang Maha Esa. Orang nak terima, tak boleh terima. Itu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita terlalu emosi pula. Jom. Ni apa ni? Biwa. Neraka tempat kau. Oh, relax bro. Ataupun jumpa abang asal tak faham bang, kata. Apa saya tak faham? Susah sangat ke? Kalau potong tu dah keluar biru ke macam mana? Maknanya keras sangat. Relax. Kan Allah yang memberi petunjuk, dan petunjuk Allah ni banyak, luas. Jangan kecilkan skop dia. Hanya daripada sudut negara, jangan kecilkan skop dia. Jangan kecilkan skop, luaskan skop dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ada di dalam hati dia, dia pun rasa serabut. Dia kata, ya Allah, dia ada berdoa, ya Allah beri aku petunjuk supaya bila aku buat sesuatu, buat benda tu betul. Mana tahu? Kita tak tahu. Tapi yang kita emosi sangat, dia rasa ahli syurga sangat ni siapa? Confirm sangat ni siapa? Jangan confirm sangat, kita tak tahu. Hari ni kita mungkin bagus, besok mungkin jatuh. Berapa banyak dah contoh yang banyak. Nah, hari ni nampak, lepas tu besok out. Nampak? Tak jadi ya. Kadang berapa banyak contoh yang dulu kita tengok teruk. Lepas tu sekarang ni Masya Allah. Tu artis-artis tu kan banyak contoh tu. Ummu Kalthum tu yang Mesir tu. Yang peminat fanatik, bukan peminat yang fanatik dia berapa banyak. Tiba-tiba dia berubah. Oh tu berapa ramai yang ikut nakkan Islam. Kita tak tahu di masa akan datang boleh jadi apa dia. Mungkin hari ni nampak dia macam tentang Islam. Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia ada rahmah sikit dalam hati kita. Tengok Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita tengok sejarah-sejarah kan tak boleh tengok ambil iktibar. Tengok sahabat Nabi Khalid Ibn Walid. Berapa banyak orang Islam dia bunuh ketika perang Uhud. Lalah kali dia dinobatkan sebagai Saifullahil Maslul. Ada orang boleh predik benda tu akan jadi pada dia? Tak ada seorang. Allah nak bagi. So kita janganlah terlampau ni sangat. Relax. Teruskan perjuangan. Tapi ala mahlikum. Benda tu dah wajib kita nak buat. Kalau Allah hina, ada orang hina Islam, kita wajib pertahankan. Itu memang. Tapi cara dia macam mana? Itu dia tuan-tuan rahmati Allah. Maknanya muhasabah. Kita tidak ada yang sempurna. Sebab kita manusia. Kita tidak sempurna. Jadi kita membantu tampung di antara satu sama lain. Tapi kalau kata, habis macam mana Ustaz, dah semua tak sempurna, saya duduk dalam rumah, tak boleh. Sebab kita kena buat pilihan. Kalau dua-dua mudarat, dalam kaedah fiqh kata apa? Pilih yang paling kurang mudarat dia. Kemudiannya bila dah kurang pula darurat tu, kita pilih pula yang kurang mudarat dia, dalam masa yang sama perbaiki mudarat itu. Jangan kau anggukkan pula mudarat tu. Dia sebab dah ikut sangat, dah blank terus. Ada mudarat tu tak nak bersihkan. Dia akan merebak nanti. Luka kecil, dia ada orang luka banyak. Ada orang luka sikit. Kita pun ambil yang luka sikit. Bagus. Tapi dia biar luka tu. Teruk tuan-tuan. Lala kali kena potong tangan, potong kaki. Kecil manis pula. Lala kali tinggal kepala je. Baik ambil yang tu tadi. Tuan-tuan rahmati Allah, dah baik dah pun. Tiba-tiba besok 2-3 minggu dapat hidayah, baik dia. Mana kita tahu? Mana tadi? Wa huwal ghafurul wadud.
Dzul Arsyil Majid. Oi, Allah ni siapa? Yang mempunyai arash yang majid. Arash itu yang majid, yang mulia. Arash Allah yang dipegang oleh para malaikat, hamalatul arsh, yang membawa arash. Allah bila makan, Allah tak ada tempat. Tapi di sini nak menunjukkan bahawa hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai arash, yang mana dalam disebut oleh Imam Al-Ghazali pada makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tidur dalam keadaan wudu, maka rohnya akan diangkat di bawah arash dan ditulis dia itu sembahyang sehinggalah dia bangun. Allah. Tuan-tuan tahu tak roh dia diangkat? Dia sebenarnya begini, tuan-tuan. Saya baru ni jumpa ada seorang daripada Mekah, Syekh daripada Mekah. Syekh Alwi Al-Gadri. Dia ni orang alim, tapi tak masyhur pun. Tuan-tuan kalau tengok muka dia pun memang tak pernah nampak pun. Cukup tawaduk. Tawaduk semua. Bila dia nampak saya duduk dalam majlis tu, duduk, dia senyum. Lepas habis tu kita ambil kitab, baca kitab Mughni Muhtaj, muqaddimah dia, nak ambil barakah, dia orang alim. Jadi kita buka kitab tu, kita pun baca, dia syarahkan. Lepas tu bila dah syarah, dia kata, dah sampai tengah-tengah dia syarah, minta maaf ya Syekh, aku ni cakap lebih daripada engkau, kata. Saya pun kata, dia cakap dengan siapa ni? Kan? Ni jangan silap faham ya. Dia cakap, tak lama tu, dah habis majlis tu. Dia kata, Allah, engkau pun alim juga. Aku tengok selalu engkau kat Mekah. Kata. Aku selalu nampak engkau kat Mekah. Dia kata. Saya kata, bila ya itu pergi jumpa Syekh Ali Sabuni, adalah. Syekh Omar Jalani pun pernah pergi sekali je. Dia kata, dah kan kau selalu dekat majlis Syekh Omar Jalani. Dia kata, tak ada kot, mungkin muka aku lebih kurang. Dah engkau. Dia kata. Saya pun kata, mana pusing-pusing. Last sekali nak balik. Dia kata apa? Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu, dia adalah tentera di antara satu sama lain. Bila saya baca tentang hadis, tentang apa yang Imam Ghazali kata, dibawa kita ni bila tidur, roh kita dalam keadaan wuduk, dalam keadaan hati yang bersih, akan dibawa naik di bawah arash dan ditulis benda, dan dia sembahyang sehingga kita bangun dan kembalikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan bayangkan berapa ramai yang buat macam tu dekat dunia ni. Semua tu akan diangkat di bawah arash Allah. Maka bila saya baca dalam kitab Minhajul Qasidin, dalam perbahasan orang-orang soleh yang Allah kumpulkan roh-rohnya ketika mereka tidur itu, mereka itu saling berkumpul, berzikir, bersemayang. Ada di kalangan mereka itu yang makamnya dinaikkan Allah, dia sedar perkara itu dan dia kenal dan dia nampak muka-muka yang ada bersamanya dalam itu. Dan ada setengahnya yang dia dinaikkan Allah tapi dia tak tahu pun pasal perkara itu. Jadi ada setengah yang diberikan makam yang tinggi, dia kenal muka-muka itu. Termasuk tuan-tuan lah, tak mustahil. Saya harap macam tu lah. Setakat ni tak adalah tengok muka aku ni macam penyangak itu hari je. Na'uzubillah lah. Tapi kita dengar syukur. Ini wala fakhr. Bukannya untuk kebanggaan tuan-tuan. Ini nikmat. Wa bi ni'mati rabbika fahaddith. Maka dengan nikmat Tuhan kau cerita kat orang. Dengan niat apa dia? Nak bagi dia orang semangat. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita begitu. Itu pasal ahlul khutwah, dia sampai ke tahap dia bukan roh dia. Dia punya jasad. Macam siapa? Al-Imam Nawawi, kisah dia masyhur. Yang mana dia tu Imam Nawawi selalu keluar daripada Syria, daripada sekolah dia di Dimashq. Dia keluar tuan-tuan rahmati Allah daripada di Syria. Saya tak pasti di mana tu, tapi di Syria. Sentiasa bila dia keluar, Pak Gad selalu nampak Imam Nawawi dia keluar setiap malam. Haris, iaitu penjaga madrasah. Satu hari teringin nak ikut. Pergi mana ni? Suspected lah. Ni apa dia buat ni kan? Keluar. Dia follow. Tiba-tiba Haris ini kata, bila aku berjalan, tiba-tiba suasana menjadi cerah. Aku sudah berada di Mekah. Aku cepat-cepat, aku panik. Dia kata, aku terus cepat-cepat pegang baju belakangnya Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi tawaf 7 kali pusingan. Selepas saja tawaf saja, tiba-tiba aku rasakan kegelapan dan sudah sampai kuku madrasah. Tiba-tiba Imam Nawawi pusing ke belakang melihatku dan mengatakan, nasib baik kau pegang aku, kalau tidak kau tinggal di Mekah.
Ini orang panggil ahlul khutwah. Tak mustahil. Kita jangan tengok manusia. Kalau kita nampak manusia, macam cerita-cerita supernatural sekarang ni lah. Superman apa semua. Tak. Yang berkuasa Allah. Tapi bersyukurlah kita kalau Allah memilih kita untuk dizahirkan kuasa dia. Maka kalau Allah memilih seseorang untuk dizahirkan kuasa, mulia sungguh orang tu di sisi Allah. Tapi kalau tengok pada zat sebagai manusia, memang tak mampu kita. Mana boleh. Nak berak pun merah muka menerat. Kita manusia tak mampu. Cuma kita syukur kalau Allah pilih kita untuk zahirkan kuasa dia. Jadi nak takabur buat apa? Kuasa-kuasa Tuhan. Saya bila cerita tadi tu nak takabur apa? Tu kuasa-kuasa Tuhan. Tuan-tuan pun ada juga. Bahkan di sini ada yang lebih soleh lagi. Yang Masya Allah, tabarakallah, menawar. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, cuma kita harap, ya Allah tolong terima amalan aku, rahmat aku bila aku jumpa kau, ya Allah tolong terima aku. Kita ni susah tuan-tuan. Mata dalam maksiat sekarang ni zaman kita, telinga pergi mana-mana ternampak, susah. Imam Syafi'i kata ternampak pun dia tu sebagai penyinayang. Kita berapa banyak yang ternampak? Dah berapa banyak yang kita ternampak tuan-tuan? Banyak, berlambak. Tu tak campur yang memang nak nampak lagi. Allah. Oh, serabut selalu. Wa huwal ghafurul wadud. Masya-Allah. Dah 9.10 lah, ya Allah, tak perasan. Bunyi ambulan baru seperasan. Macam kesemacan. Masa kecemasan. Okey, kita habiskan Dzul Arsyil Majid. Last kali kita habiskan dengan fa'alun lima yurid. Apa maksud fa'al? Iaitu kalimah al-mubalaghah, nak menunjukkan kepada kasratul fi'l. Bila sebut fa'alun, maknanya kasratul fi'l. Maksud kasratul fi'l, banyak perbuatan. Fa'alun lima yurid. Di situ membawa maksud Allah kalau nak buat tu, dia gunakan sirah mubalaghah. Di situ nak beritahu Allah boleh buat banyak mana dia boleh buat. Dan Allah boleh buat macam mana bentuk dia nak buat. Semuanya Allah boleh buat lah. Fa'alun. Itu yang sesuai untuk Allah. Fa'alan lima yurid. Pada apa yang dia nak. Itu pasal dalam satu sifat ma'ani apa dia? Muridun. Mana? Sifat yang mempunyai maksud dan tujuan? Muridun. Bila pada sifat iradah, kalau pada sifat maksudnya berkehendak. Kalau disandarkan pada zat Allah yang Maha Esa, maksudnya apa? Pengkehendak. Bila sebut pengkehendak, pasti ada tujuan. Pengkehendak ni mesti ada tujuan. Apa tujuan dia? Menghendakilah. Saya nak tanya, apa yang Allah nak? Apa-apa yang dia nak lah. Bila dia nak, settle semua. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Itu dia tuan-tuan rahmati Allah ya. Maka mudah-mudahan kita setakat itu dulu. Mudah-mudahan kita diberkati Allah. Apa yang saya sampaikan tidak ada niat apa-apa, cuma kasih pada tuan-tuan. Mudah-mudahan kita berjalan di jalan yang baik. Teruskan perjuangan dalam keadaan kita sentiasa memperbetulkan kekotoran yang ada, kesilapan yang ada, luka yang ada, supaya perjuangan kita menjadi betul-betul bersih. Maintain di atas perjuangan, tetapi perbaikinya supaya menjadi semakin baik. Itu dia. Wallahu ta'ala alam. Jadi saya rasa cukup setakat itu saja untuk lebih diberkati rahmati Allah. Mari kita panjatkan doa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nak baca qasidah ya. Boleh sikit boleh ya? Boleh. Haji macam tak nak turun tangan aja boleh ke ni? Gua aja. Nanti saya belajar ubi nanti insya-Allah. Mana tadi? Okey, kita baca sikit ni. Aywa ni. Ini kita ambil yang Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang berperasaan seperti Imam Syafi'i, insya-Allah. Ya Allah, bismillah. Lama Ustaz nak mula kejap, insya-Allah. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني
مني لعفوك سلما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم لا يزايل مأتما وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو أدخلوا نفسي بجرم جهنما فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفيما سواه في الورى كان أعجما يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما أصون ودادي أن يدنسه الهوى وأحفظ عهد الحب أن يتسلما ففي يقظتي شوق وفي غفوتي منى تلاحق خطوي نشوة وترنما فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يأتي العبد أعلى وأجسما. Itu Imam Syafi'i, keluhan dia di akhir nyawa dia nak minta Allah ampunkan dia. Mudah-mudahan dengan bacaan kita tadi tu, niat kita digolongkan dalam golongan orang yang berperasaan seperti Imam Syafi'i radhiyallahu an, yang mana dimuliakan Allah kehidupannya di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberkati kita insya-Allah. Dan kita khatamkan dengan doa. Kita dah baca doa belum? Belum lagi, insya-Allah khair. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan. Wa akrimna binuril fahmi. Dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi. Dan bukakanlah kami pintu-pintu ilmu. Wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Dan hiasilah kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terjaga daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.